Hari ini cuaca hari ini sangat bagus. Sekejap ya. Banyak Ya, Tuhan merahmati kami. Saya ingin mengucapkan kongsi facai kepada saudara-saudari yang Cina hari-hari ini, dan saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada kawan-kawan Muslim yang hari-hari ini. Tujuan kita hari-hari ini adalah tangkap Azam Baki. Tangkap! Tangkap! Bayangkan, seorang ketua Pesuruhjaya SPRM memiliki saham 800,000 di dalam sebuah syarikat yang bernama Velocity. 1,380,000 di dalam sebuah syarikat berwarna awan biru. Hujung tahun 2021 memiliki saham di dalam sebuah syarikat Yates Holding sebanyak 700,000. Jumlah 3 syarikat ini semua bercampur 3 juta, hampir 3 juta ringgit. Gaji selaku ketua Pesuruhjaya SPRM, berapa gaji dia? Jawatan dia terus 2. Gaji dia termasuk semua allowance, bantuan berbagai allowance, paling banyak 25,000. Sejak bila syaitan ini menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM? Tahun 2020. Bermakna 5 tahun dia pegang jawatan sebagai ketua Pesuruhjaya SPRM. Sebelum ni gaji dia lebih rendah. Semasa dia timbalan ketua pengarah, semasa dia pengarah-pengarah lebih rendah. Saya sudah kira untuk dia. Tak payah jawatan kuasa khas yang bodoh kira untuk dia. Saya sudah kira untuk dia. Matematik saya dalam SPM, dalam PMA, SPM saya dapat A. Dia mau, dia perlu 10 tahun tidak makan, tidak beli baju. Anaknya semua anak liar tidak sekolah. Dia tinggal di dalam gua. Tak payah bayar bil elektrik, tak payah bayar bil air. Ya, isteri dia tak beli baju. Rumah dapur tak ada dapur. Makan secara memburu. Pakaian kutip di tepi jalan. Itu baru dia mampu simpan 3 juta wang tunai untuk beli saham ini semua. Ini penting fakta ini. Tiada seorang manusia akan beli saham, wangnya seluruh hartanya beli satu syarikat, satu saham dalam sebuah syarikat namanya Velocity ataupun awan biru. Kamu dengar, kamu pernah dengar ini nama syarikat? Saya tak pernah dengar tau. Kamu pernah dengar Velocity? Pernah dengar awan biru? Tiada manusia akan gaya dia, sikap dia beli saham begini tau. Kalau kamu milik 1 juta, kamu akan beli 20 syarikatnya saham. Seperti Maybank, TNB, Telekom, Petronas. Itu saya setuju. Ini syarikat saya pun tak tahu, saya pun tak pernah dengar loh. Syarikat yang tidak terkenal loh. Bagaimana kamu boleh mempercayai syarikat ni? Kamu melabur keseluruhan harta kamu di dalam syarikat ini. Ini tidak masuk akal. Terbukti amat dicurigakan, amat disyaki. Ini manusia kurang ajar ni manusia. Selaku pegawai SPM, adakah kamu malu? Saya tanya kamu, adakah kamu malu dengan ketua kamu? Malu kan? Terima kasih. Dia jawab apa? Tuan-tuan dan puan-puan semua, seterusnya satu tuduhan yang lebih ganas, lebih dahsyat. Apa itu? Tuduhan Azam Baki bersekongkol. Apa maksud bersekongkol? Bersubahat dengan korporat mafia untuk merampas syarikat orang. Bagaimana modus operandi dia? Izinkan saya cakap dalam bahasa Melayu dulu. Selepas itu, sebelum habis saya akan cakap dalam bahasa Cina untuk media-media Cina. Ya, modus operandi dia adalah sebuah bahagian siasatan di nama pegawai itu Wong. Ya, ini adalah dibenarkan oleh Azam Baki. Tangkap mangsa syarikat tersenarai di bursa saham tersenarai awam. Tangkap, okey, mana mangsa yang tersasar? Tangkap, bawa balik sini. Siasat, reman, ya, mencadangkan pertuduhan kepada timbalan pendakwa raya. Inilah kerja tahik jabatan ini siasatan ini. Nampak? Bukan saya cakap tu. Ini dalam laporan Bloomberg ada 20 orang mengetahui kegiatan ini. Ada 7 orang saksi yang terpilih daripada termasuk di sini. Termasuk ada orang di sini, 7 orang pegawai SPM, termasuk pegawai di bahagian disikat yang mendedahkan semua ini. Bayangkan Azam Baki bersekongkol dengan sekumpulan perompak penyamut untuk merampas syarikat orang, untuk mengambil alih syarikat orang secara ugutan. Bahaya ke tidak? Saya tanya kamu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berharap ini siasatan ini Pesuruhjaya SPRM, tetapi dia tangan kiri dia tangkap rasuah, pencegahan rasuah, kononnya membantas rasuah, tetapi hakikatnya dia terlibat bersekongkol dengan rasuah. Tangan kanan dia terlibat salah laku.
Tuan-tuan dan puan-puan, kamu tahu tak? Menurut perkeliling kita, perkeliling penjawat awam hanya dibenarkan memiliki saham sebanyak 100,000 nilai saham dalam ringgit 100,000 di dalam satu syarikat tersenarai awam. Namun, Azam Baki terlibat dengan 3 syarikat melanggar peraturan 3 syarikat. Siapa dia? Dia kebak undang-undang. Dan paling melampau sekali, dia berani sebut dia telah istiharkan. Di sini saya mencabar siapa yang memberi kelulusan khas kepada dia, siapa yang memberi pengecualian kepada dia, keluar. Adakah ketua setiausaha negara yang memberi pengecualian kepada dia? Kenapa kita nak jelata bila kita langgar peraturan, kita ditangkap, disiasat, dituduh? Kenapa hari ini Azam Baki diberikan layanan istimewa? Dia berdiri di atas undang-undang. Mengapa? Siapa yang berikan ini kelulusan khas? Saya mau tahu. Tampil, jangan seperti penakut, jangan seperti pengecut. Kamu, Azam Baki kata dia sudah istihar. Siapa yang beri kelulusan? Tuan-tuan dan puan-puan, kamu tahu tak? Corporate mafia ini yang terlibat dengan ini modus operandi rampas syarikat orang bersubahat ini adalah orang-orang seperti nama Chin, Chong, Lim, baca, tengok dalam ini pembuat siaran pembuat. Orang-orang ini turut terlibat dengan syarikat yang 3 syarikat tadi saya sebut. Turut berada dalam syarikat ini. Jangan bagi tahu saya ini hanya kebetulan. Mana mungkin? Ini lagi susah daripada kena loteri tau, daripada kena nombor ekor tau. Jangan bagi tahu saya ini adalah kebetulan. Orang bodoh kan, jangan cuba memberdayakan kita, jangan cuba memperbodohkan kita. Apa hubungan antara Azam Baki dengan corporate mafia ini? Bagaimana dia dapat ini saham semua? Adakah saham ini dijual dengan bawah nilai? Saya bagi contoh, saham ini adalah nilai RM10, dia jual RM1. Itu adalah rasuah. Kalau jika bukan, adakah diberi secara percuma? Jika Azam Baki dapat itu saham secara beli dengan harga semasa, harga ketika itu bermakna itu adalah pengubahan wang haram. Bayangkan, Ketua Pesuruhjaya SPM terlibat dengan pengubahan wang haram hari ini. Hancur negara kita. Ini bangunan apa ni? Bangunan syaitan ni. Bangunan ternak syaitan. Inilah bangunan dia. Syaitan berkumpul di dalam. Di sini saya menuntut kerajaan menubuhkan RCI Suruhanjaya Siasatan Diraja. Sekarang ini para pemimpin Pakatan Harapan sedang bermesyuarat di PMO, Pejabat Perdana Menteri. Hari ini ada mesyuarat Jemaah Menteri. Mereka sedang bermesyuarat di sana. Saya menuntut RCI ditubuhkan segera dan RCI ini harus diketuai oleh Tengku Maimun, mantan Ketua Hakim Negara. Betul! Betul tidak? Betul! Kita tidak mau jawatan kuasa khas serupa apa? Abang adik, jawatan kuasa abang adik. Kamu tahu apa hubungan Duzuki Mokhtar dengan Azam Baki? Duzuki Mokhtar adalah adik, Azam Baki adalah abang. Bahasa Inggeris kita panggil brother. Brother. Adakah masuk akal jika brother siasat brother? Masuk akal kan tidak brother siasat brother? Tidak! Kita tidak mau jawatan kuasa khas yang cacat. Kita tidak mau jawatan kuasa hanya untuk berlakon. Kita menuntut RCI secara rasmi, laporan dibedakan, hasil keputusan siasatan dibedakan secara telus dan bebas. Di mana ini pegawai ini pemimpin DAP? Di mana mereka hari ini? Nah, ketua pemimpin DAP hantar JPJ, nampak? Hantar JPJ. Apa kaitan dengan JPJ? Kamu hantar polis, kamu hantar pihak berkuasa tempatan, saya setuju. Dulu Anthony Lok salah seorang daripada kita yang turun di jalan. Namun hari ini apa berlaku? Dia halang. Anthony Lok 2 hari lepas kamu apa yang kamu sebut, kamu cadangkan RCI. Ya. Semalam kemarin Gobin Singh dia menggesak RCI. Kita tak mau cadang menggesak, semua kita jangan pakai perkataan begini untuk tipu kita tahu. Kita mau RCI dilaksanakan. Kita tidak akan kompromi. Wajib dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mangsa tengok dalam pembuat pelbagai orang mangsa corporate mafia. Saya adalah mangsa politik mafia. Ini syaitan semua di dalam sini. Saya 5 kali dipanggil hari ke sini. 8 hari saya hadir ke sini tanpa alasan, tanpa apa-apa halangan. Saya hadir ke sini.
Saya beri kerjasama penuh. Namun apa yang berlaku? Saya mendedahkan salah laku Anwar Ibrahim. Saya mendedahkan salah laku Azam Baki. Syaitan ni, manusia kurang ajar ni. Mereka hantar pegawai ambush team pergi rumah saya. Tangkap saya, acukan pistol terhadap saya. Acukan pistol terhadap isteri saya. Apa ni? Inilah mafia. Kenapa ini media asing panggil mereka mafia? Sebab fakta, tuduhan itu berasas. Saya adalah mangsanya. Korporat mafia bayar kepada ini pegawai SPRM untuk tangkap orang. Kes saya, orang politik bayar kepada ini pegawai SPRM, ini syaitan semua, yang haram, manusia haram semua, bayar kepada mereka supaya tindakan tidak diambil. Supaya tindakan balas terhadap saya. Saya direman di sini selama 7 hari dengan baju ini. Apa mereka buat? Dalam modus operandi ini korporat mafia, mereka akan menderakan mental kamu dengan ini, baju ini. Ini syaitan-syaitan di dalam semua akan menderakan mental kamu dengan baju ini. Menghina kamu dengan baju ini. Memalukan kamu dengan baju ini. Namun, saya tidak akan bertolak ansur. Saya tidak takut. Saya tidak takut dengan ancaman mereka. Hari ini saya pakai baju ini di depan SPRM. Hei, tangkap saya lah! Tangkap saya! Tangkap! Tangkap! Azam Baki! Azam Baki! Tuan-tuan dan puan-puan, kita memohon satu siasatan tegas dilaksanakan segera. Jangan bagi alasan macam-macam alasan lagi. Cukup di sini hari ini ada 100 lebih orang di sini. Ya, media minta maklumkan angka yang betul. Kita ada 100 lebih orang di sini. Terima kasih. Kerana perhimpunan ini dipanggil dalam masa yang suntik, yang pendek lah, hanya beberapa hari. Okey? Tangkap! Azam Baki! Azam Baki! Tolak! Tolak! Mafia korporat! Terima kasih. Salam sejahtera semua. Terima kasih.